إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hormati Tuan Pengurusi majlis kita pada pagi ini, pengurusi serta barisan kepimpinan surau, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan muslimin, para jemaah, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala masih memberikan subsidi umur kepada kita. Sebab apa yang saya kata subsidi umur ni, Pak Long? Sebab orang yang makan subsidi ni dia tak boleh menyombong. Faham tak subsidi? Bila sebut kata orang yang makan subsidi, jangan duk menyombong. Kita ni hidup duk makan subsidi ya. Saya makan subsidi, ayah-ayah sekalian makan subsidi. Tujuan kita hidup ni untuk apa, tuan-tuan? Kalau orang tanya, kalau orang tanya lah tujuan hidup ni, pagi ni tak mau nak cakap lama. Orang tanya saya, ustaz selalu kuliah subuh ni, ustaz ambil masa lama mana? Saya kata masa tak kira, saya kira cerah. Langit cerah saya berhenti. Makna apa dia langit cerah? Kedai makan dah buka. Bila langit cerah banyak urusan kita nak buat. Pagi ni kalau langit di Tambun ni cerah pukul 8, pukul 8 saya berhenti. Kalau dia cerah pukul 7 saya berhenti. Saya tak pernah sampaikan kuliah subuh ni pun dah hampir 2 tahun dekat 3 tahun saya dah. Saya tak pernah menerima kuliah subuh ni dekat 3 tahun dah, tak pernah. Sebab kuliah yang paling saya benci kuliah subuh. Masalah kalau kuliah subuh, malam nak tidur tu masalah dah. Pukul berapa masuk subuh di Perak macam tu? Buka Google tengok-tengok 552. Yang kedua kena cari apa dia? Location surau. Tengok-tengok 5 apa ni, lebih kurang dalam setengah jam daripada Masjid Lama Kuping. Nak kena mai dia pun problem jugalah. Sekali ada kuliah duha pula. Jadi pagi ni kita sembang sampai cerah sudah dah. Dan sampai cerah, lepas tu saya pun nak minta diri nak pergi ke Kota Raja. Tak sarapan dulu ke ustaz, saya jenis tak makan pagi. Saya nak bang kat tuan-tuan, saya tak makan pagi, saya makan nasi lah. Pagi saya tak makan. Pagi saya tak makan, saya makan nasi lah. Dan saya pula jenis tabiat nak makan pagi ni pukul 9 ke atas. Awal ni perut saya tak boleh terima. Jadi kita sedia sarapan pun tak ada masalah. Saya tak kecil hati apa. Kalau tuan-tuan sedia tu, saya pula takut tuan-tuan berkecil hati. Memang saya payah nak makan. Jadi kalau saya makan awal, perut saya dia akan problem sepanjang hari. Jadi habis kuliah saya nak minta diri ke Kota Raja. Pagi ni kita nak tengok 2-3 benda perlu. Kalau langit cerah lambatlah kuliah kita. Yang pertama, saya nak mulakan kuliah pada pagi ni dengan tujuan kita hidup. Sebab kalau kita tak tahu tujuan kita hidup, masalah untuk hidup.
tanya saya, Ustaz datang ke Tambun tujuan apa? Ni Ustaz sampai ke Surau Hawariyah ni tujuan apa? Tujuan saya memenuhi jemputan pihak surau untuk menyampaikan kuliah. Saya tahu saya main ni, saya hadir di surau tuan-tuan ni, tujuannya apa dia? Bila saya tahu tujuan, tak ada masalah untuk saya. Tapi kalau orang tanya Ustaz hadir ke Surau Hawariyah pagi subuh ni apa tujuan? Tak tahu saya pun. Tak tahu tujuan. Memandu kereta, bawa kereta, tak tahu tujuan nak pergi ke mana. Pak Long, problem ataupun tidak kalau orang macam tu? Pegang steering, tekan minyak, bubuk gear, tak tahu tujuan nak pergi mana. Nak pergi mana ni? Duduk bawa kereta ni, duduk memandu ni, daripada pagi sampai ke malam tak berhenti. Nak pergi mana? Tak tahu. Saya daripada Kok Diang, bila naik highway, driver tanya, Ustaz, kita nak pergi ke mana? Perak. Tahu tujuan. Malam ni kita di Masjid Lama Gopeng. Pagi esok dekat Surau Hawariyah Tambun. Duha dekat Kota Raja Meru. Tahu tujuan. Habis tu balik. Bini pun duk teringat, anak pun duk teringat, kita pun teringat. Tapi kalau tak tahu tujuan, bawa lah pergi mana pun, mana kereta ni berhenti, tentu tujuan kita. Masalah tak saya tanya? Salah. Samalah dengan tujuan hidup. Kalau orang tanya kita, Haji, orang pula tengok kita ni dengan serban, dengan berjubah, surau tak pernah tinggal, kuliah tak pernah tinggal, buku tak pernah bawa, orang pergi ke Haji. Haji, saya ni tengok Haji, saya teringat ke akhirat. Ya, saya tengok Haji, saya tahu Haji ni orang alim. Alhamdulillah. Saya nak tanya Haji, tujuan kita hidup ni untuk apa dia? 3 tujuan hidup yang kita kena faham, tuan-tuan, Pak Long. Allah Ta'ala buat kita sekurang-kurangnya dengan 3 tujuan. Sekurang-kurangnya saya kata. Tujuan kita hidup yang pertama ni untuk apa dia, Pak Long? Tujuan kita hidup yang pertama untuk kita mati. Ni tujuan hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tujuan yang utama Allah Ta'ala cipta saya, Allah Ta'ala cipta, tuan-tuan, tujuan yang pertama kita hidup ni untuk apa dia? Untuk kita mati. Sebab tu kalau orang tak mau mati, jangan hidup. Kalau orang yang tak mau mati, jangan hidup. Ustaz, saya takut, Ustaz. Takut apa? Takut nak mati. Kalau hang takut mati, hang jangan hidup. Yang kita takut bukan mati, Pak Long. Yang kena takut, bekalan nak bawa mati tak cukup. Yang tu kena takut. Hang takut apa mati? Hang berani pun hang mati. Hang takut pun hang mati. Hang nak mati pun hang mati. Hang tak mau mati pun hang tetap akan mati. Habis tu nak takut apa kita nak mati? Ni semua ni duk tunggu masa belakang ni. Jalan-jalan jenazah belakang ni. Sebab tu saya tak setuju orang pergi ziarah orang sakit, balik mai orang tanya dia, macam mana tu haji kita tu? Allah, tunggu hari ya. Tunggu hari apa? Kita pun tunggu hari. Semalam tidur celek mata begini, tak mati lagi. Bila tak mati lagi, kena beribadat pada Allah. Sebab tu kita diminta oleh Allah, watazawwadu, cari bekalan. Hidup ni kena cari bekalan nak bawa pergi sana. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Yang tu huraian lain pula kita akan hurai. Apa maknanya fa inna khairaz zadi taqwa? Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Makna apa yang tu? Kita hurai pula nanti. Subuh lain pula lah. Surau tuan-tuan tidak masalah, boleh buat subuh hari biasa. Surau paling pelik dalam Malaysia, boleh buat subuh hari kerja. Betul tak? Ni di antara keajaiban dunia, Surau Hawariyah ni boleh buat subuh hari biasa. Kalau tempat lain buat subuh hari biasa ni tinggal ustaz dengan mengurusi je lah. Hak lain semua jemput balik, nak pergi hantar anak sekolah, nak pergi kerja. Surau ni dia boleh buat. Palung, tujuan kita hidup ni nak mati. Sebab tu kalau orang tanya kita ni duk buat apa, tunggu hari nak mati je lah. Ada orang 60 tahun tak mati-mati lagi.
Umur berapa haji? Umur saya 60 tahun Ustaz. Allah haji oi, tak mati-mati lagi itulah. Ada orang umur 95 tak mati-mati lagi, duk kalut nak buat parti baru. Hak ni pun masalah juga. Kenal ke tak? Hai, darah duk apa nama. Umur 95 nama pun tak pernah ingat dah. Cakap dua petah apa nama. Itu confirm orang Kedah. Orang Kedah ni kalau bercakap, yang pertama apa nama, yang kedua makna kata. Ini orang Kedah. Lain pada orang Kedah, dia tak boleh bercakap tu. Saya ni apa nama, nak bagi tahu kat tuan-tuan lah. Kita ni apa nama, itu orang Kedah. Yang kedua makna kata. Makna kata hidup ni apa nama, kena lah no, makna kata, duk makna kata. Makna tak pernah kata, dia yang duk kata kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak arti bercakap, yang duk bercakap Kedah. Macam saya lah main ceramah di Perak, tak arti bercakap Perak, jangan duk bercakap. Teman rasih, itu tak boleh, tak jadi. Dia ada bahasa tuan-tuan Perak ni, dia tak sama bahasa lain macam Kedah lah. Saya pergi ceramah di KL, ada Pak Long tu, dia nak cakap Kedah, dia tak tahu dia tu Kedah munafik, murtad Kedah ni. Dia tengok kereta saya kotor, dah hujan apa. Oi ustaz, kereta ustaz kotor. Saya kata orang Kedah tak pernah panggil kotor Pak Long, orang Kedah panggil belemui. Betul tak? Orang Kedah panggil belemui, dia tak nak kotor dah. Awak tak ingat Kedah semua belakang. Ada benda dia boleh belakang, ada benda dia tak boleh belakang. Kalau lari makna. Macam air, betul lah air. Hanya. Kalau pelik tak boleh belakang. Kalau pelik Pak Long pergi belakang, lari makna Pak Long. Apa dia tak? Fikir ambil lah. Pelik dia tetap pelik, dia tak boleh macam tuan-tuan nak duduk Perak. Saya nak main dia bercakap Perak, tak kena Pak Long. Saya biasa pergi ceramah di mana saya tak ingat, dalam satu masjid tu. Habis ceramah, duduk makan, pakcik tu dia main makan dengan saya. Saya tanya dia, saya kata, main berapa orang pakcik? Mari berdua. Saya faham lagi berdua ni berdua lah. Dengan siapa? Isteri awak. Saya kata, bila pula dia pergi ambil bini aku ni? Dengan siapa? Isteri awak. Sebelah tu dia tengok saya gagal nak faham. Isteri awak tu dia kata, isteri saya. Tak, mujur lagi. Tidak, nasi duduk kat tangan saya ni tak masuk mulut saya, masuk mulut melong tu lah. Saya kata. Tu saya kata, mana apa? I pangkah lima, dia kata. I pangkah lima, EF5. Sebab tu saya kata, tak boleh nak faham, tak reti cakap, jangan duk bercakap. Balik. Oh, muslimat ada. Jadi duk mana? Duk bawah. Lebih banyak bawah lah, tak apa lah Mak Long. Tengok bila muka saya pun boleh tengok muka Mak Long. Korang boleh cari kat mak mentua seorang belah Tambun ni. Tidak, mana tahu. Awak tengok ingat Abang Jamil tu dia ada plan kan nak nikah sampai 3. Dia asal pun dengan Kak Latifah ya. Baru ni orang nikah 2 duk cerita masalah lah bini ni. Saya kata hang tengok balik cerita Abang Jamil tu, hang belajar situ. Mula Abang Jamil menikah dengan Kak Latifah. Lepas tu Kak Latifah ni tak saya masalah, dia menikah dengan Cik Asnah. Bila menikah dengan Cik Asnah duk perang daripada dua ni. Latifah dengan Cik Asnah ni duk perang. Last sekali nak selesai lagu mana? Abang Jamil cari Cik Rohani. Kerana cerdik Cik Rohani, Jamil dengan Latifah boleh, dengan Cik Asnah boleh duduk sekali. Tuan-tuan pun kalau ada masalah, cari Cik Rohani. Saya baru nak cari Cik Asnah, tu pun tengok lu berani ke tak. Betul tak? Berani ke tak? Dia orang semua teringin nak nikah 2, tapi berani dengan tak berani lah Mak Long. Mak Long tak percaya, balik tanya Pak Long lagi. Abang cakap betul-betul, abang ada cadang nak nikah 2? Saya bini saya tanya. Saya balik ceramah kedua pagi, dia jaga tidur, dia tanya abang. Kita baru duk buka baju. Abang ada angan-angan nak kahwin 2?
Kata bini aku duk tanya soalan ni semua punca tidur malam ni anak aku tak ada bapak. Dia kata abang cakap betul-betul, abang cakap mohon kilat pernah. Saya kata dah, cuma tak berani lah bagus. Dia kata hang terai tengok abang menikah seorang lagi, hang nak tengok aku cincang hang daripada ibu jari kaki sampai kepala. Dia kata tobat tak nikah dah Pak Long kan? Balik Long. Tujuan hidup yang pertama untuk mati. Bila kita nak mati ni tuan-tuan, makna mati ni kita tak balik mai dah. Tuan-tuan duduk di akhirat kelak. Sebab tu nama dia hari akhirat. Maknanya apa dia? Lah tak ada dah. Lepas pada tu tak pergi mana dah. Dan kita tak balik lah mai ke dunia ni. Yang ni kena faham. Bukan dia tak faham, bukan dia tak tahu, cuma tak faham. Dia tahu kata dunia ni sementara, akhirat selama-lamanya. Tahu ke tak ni saya nak tanya Pak Long? Tahu, cuma tak faham. Bila tahu, kenapa tak beramal? Lah ni Allah Ta'ala kata, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan yang hampa kena cari banyak-banyak untuk buat balik, sebaik-baiknya adalah takwa. Saya nak tanya tuan-tuan, dah carikah bekalan yang dikatakan takwa tu? Yang kita duk pesoh sekarang ni, duk cari nak tinggal di dunia. Rumah kerja renovate, tak salah nak renovate rumah, peluang sama lubang kubur. Kalau kita duduk ni semua yang duduk depan saya ni banyak geng-geng pencen. Mudah-mudahan Pak Long termasuk dalam golongan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik di kalangan kamu, Nabi kata, orang yang panjang usianya, banyak amal baiknya. Mudah-mudahan saya doa ayah-ayah sekalian, ibu-ibu sekalian termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ni depan saya ni ayah-ayah yang hidup lama pada saya, ada 60, ada 70, ada 80. Dalam hidup ni kita nak macam-macam. Allah Ta'ala habaq dah. Sebelum mati ni dua benda yang manusia akan cari. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Kata benda nak pinak, itu perhiasan hidup manusia di dunia. Setuju tak dua benda ni kita nak cari dalam hidup tu, tuan-tuan? Dulu kita bekerja. Sebab apa kita bekerja? Nak bagi ada harta benda. Tak ada rumah, nak beli rumah. Bini dia duk ingatkan lelaki dia duk bising abang, sampai bila kita nak menyewa rumah? Dia marah. Cuba bagi tahu, sampai bila nak sewa rumah? Belilah rumah bang, beli rumah. Duk naik motor pergi kerja, hujan basah lencun, beli kereta. Elok ada anak, nikah ada anak. Lepas tu anak bukan bertambah. Nak buat macam mana? Keturunan baja subur. Ada yang anak 4 orang, ada yang anak 5 orang, ada yang anak 6 orang. Ini keturunan baja. Kawan ayah saya anak 12 orang, seorang ini. Saya tengok ayah saya tahan tengok dia ni 12 orang. Tengok ke badan tu tak percaya. Allah, badan tu adik sikit pada Osman Kerin, Allah irham. Anak 12. Ustaz juga duk Kelantan. Saya kata ni baru 12 ke? Cukup 12? Cukup dah. Dia kata 12 cukup dah. Saya kata siapa? Kilang tutup ke? Dia kata kilang molek lagi, cuma enjin tu engkau patah, nak start tak boleh, dia kata. Anak 12. Bila anak ramai, tambah rumah. Tarik depan, tarik belakang. Luasnya rumah dia. Salah ke tak tu? Tak salah. Sebab apa tak salah? Sebab Allah Ta'ala bagi dunia ni untuk kita guna. Cuma yang Allah Ta'ala bersan, la tulhikum amwalakum wala auladakum an zikrillah. Jangan disebabkan harta benda hang, anak pinak hang, melalaikan hang daripada ingat kepada aku. Gunakan harta benda untuk dapat akhirat. Gunakan anak pinak untuk senang di akhirat. Sebab tu Nabi kata, bila mati, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas. Mati anak Adam, terputus segala amalan dia kecuali 3 benda. Hal lain terputus. Pak Long nak semayang, semayanglah banyak-banyak waktu hidup Pak Long. Dah mati tak semayang dah duduk dalam kubur tu.
Ni pagi ni kita semayang subuh, semayang betul-betul. Kalau mati duha nanti, ni lah semayang terakhir kita. Zuhur nanti tak semayang dah. Duduk dalam kubur tak semayang dah. Pergi ke padang mahsyar tak semayang dah. Duduk dalam syurga tak semayang dah. Maklum nak baca Quran, baca betul-betul di dunia ni. Duduk dalam kubur tak baca dah Quran. Pergi ke syurga insya-Allah tak baca dah Quran. Maklum nak sedekah cukup-cukup di dunia ni. Nulis patak tabung punya besar atas meja tu. Standard timba tu. Bukan tabung, standard timba. Kan? Tak ada dah lubang-lubang dia buka terus tudung. Takut dia buh lubang depan kata alasan tak boleh buh duit besar, takut lagi tak muat. Ada buka terus tabung. Bukan kata ni ketua meh pun hang boleh bubuh dalam tabung tu kalau nak buh. Tapi pergi tengok tabung tu biru manja. Sembang orang hijau. Derma duit biru. Dia tak mau takbir bergoyang telur-telur ni punya kuat. Derma saya. Bukan tak ada duit. Kalau tak ada tu tak ada masalah. Ni duit ada. Beli rokok ada duit, nak derma kat surau tak ada duit. Bumbung rumah kawan tu mula cerah dah tu, boleh berhenti dah. Saya janji tadi saya kuliah sampai cerah lah. Sikit lagi pergi cerah, sikit lagi pergi nampak jalan nak pergi kedai. Derma lah. Sebab bila kita mati, duduk dalam kubur tak ada derma dah, maklum. Sebab tu yang kita malas nak buat ibadat ni. Saya pun tak faham pasal apa. Bukan nak kata tuan-tuan termasuk dengan saya pun. Saya heran pasal apa aku ni malas nak buat ibadat. Heran. Buka Quran menguap, buka WhatsApp tak menguap pula. Cukup celaka. Ni saya bukan tuan-tuan, saya. Buka Quran menguap, cukup tak guna. WhatsApp dia boleh duk kundeh handphone ni daripada pagi buta sampai malam buta boleh kundeh, tak mengantuk. Suruh main dengar kuliah Allah. Tengok ustaz daripada mata luas main kecil. Suruh main dengar kuliah ni. Nak main juga. Jenis duduk di rumah tak boleh geng-geng kuliah. Tapi main kuliah macam-macam ujian. Ujian pertama dia meluat ke ustaz. Tak ni cakap apa dah. Kuat dah sana. Dia ingat kita pekak ke. Mai ustaz lembut tu. Nye. Ustaz ni dia bercakap dengan siapa? Cakap seorang kan ni. Nye. Tak kenal juga. Dah kali mata aku kecil. Saya nak pesan lah. Ni bukan nak ugut, nak pesan. Banyak dah saya duduk pergi ceramah. Banyak tempat dah. Orang yang tidur dalam ceramah saya tu, masa saya ceramah 2 hari lepas tu meninggal. Banyak dah. Ni bukan nak ugut, nak cerita agar pengalaman tu tak berulang kepada Pak Long dan Mak Long. Nak try cuba tengok pergi ni. Hidup lusa nak hidup ke tak? Try tengok. Ni yang kata ujian nak buat kebajikan tu dia ada. Nak derma, dia buka wallet, dia tengok duit. Kalau tak ada duit, no problem lah. Betul tak? Ni sport rim kereta berkilat. Baru pergi tukar kemarin 4,000 sport rim kereta. Handphone dia beli lah ni pula Samsung apa ni kepo. 8,000 dekat harga. Ada duit. Tabung masjid RM1. Bila tanya dia awak RM1, dia kata jadi ustaz. Jadi saya bubuh kat RM1 tepi saya tak bubuh langsung. Dulu pergi mayang Jumaat tau. Tak ni yang Nabi kata ni, manusia ni bila dia mai bab akhirat dia tengok orang hak lekeh pada dia. Bila dia mai tengok bab dunia dia tengok orang yang hebat pada dia. Hei, aku ni handphone baru 300. Budak aku yang duk kerja duk makan gaji dengan aku handphone 3,000. Lepas ingat aku lekeh dia beli hak 7,000. Bab dunia. Tapi bab akhirat tu yang jadi seorang orang kaya ni tuan-tuan, dia pi Allah Ta'ala bagi keinsafan dia tengok satu orang susah derma lebih pada dia. Hari Jumaat tabung duk berjalan, dia ambil RM5 dia bubuh. Dia duk ikut tabung tu depan dari belakang. Dia tengok kawan belakang tu susah, baju bertampung 50 bulan tabung. Tercapak dia. Ayak mata ni bergelendang ni, tayak.
Allah, aku yang kaya RM5, dia susah 50. Habis semayang, dia kejar kawan tu, dia bersalam, dia peluk. Kawan tu ni heran, dia cium dahi. Kawan tu kata, ni pasal apa Haji duk cium saya ni, Covid ni? Aku tak kira dah Covid, aku terharu tengok hang. Pasal apa? Aku yang kaya dalam tabung RM5, hang susah 50. Dia kata, tak, tu duit Haji jatuh, saya tak ambil tolong bubuh. Dia kata. Nazar Haji duk tarik duit tu, duit 50 duduk depan, duit RM5 duduk belakang. Haji tarik nak ambil RM5, 50 jatuh, saya ambil tolong bubuh. Dia kata, baru dia kata. Ustaz, bila mai bab dunia dia rasa cukup dia kata cukup jadi cukup dia buat lagu tu tuan-tuan. Ada tak orang panggil lagu tu? Ada. Cuma subuh pagi ni dia tak mai. Ada orang panggil lagu tu. Bila dia mai bab akhirat jadi ya Ustaz. Kita kata ni hang ni macam mana ni Ramadan sebulan tu kena puasa penuh. Hang puasa 15 hari. Dia kata jadi Ustaz. Puasa agak 15. Abang saya sehari pun tak. Anda nampak? Dia tengok orang yang lekeh kepada dia bila akhirat. Ni hang baca lah Quran. Dia kata jadi korang bulan 2-3 kali baca agak. Kawan saya tak baca langsung. Woi, amal lah semayang sehari 5 kali. Allah Ta'ala suruh semayang sehari 5 kali. Ya hamdul semayang sehari 2 kali. Dia kata semayang tak? 2 pun. Hak kawan saya 1 pun tak. Ni macam suruh main dengar kuliah. Kita kata main lah dengar kuliah. Dia kata ni jadi live duk ada dah. Ustaz punya ceramah live Facebook ni macam duk depan. Ni page mana? Cikgu Rosli banyak. Dia kata duk depan. Macam duk depan. Dia kata orang buat live ni untuk geng Kedah tak main. Mereka buat live ni tuan-tuan untuk geng KL tak boleh main, PKPP. Bukan buat live ni untuk geng Tambun. Ni geng Tambun tu pun tuih tengok juga. Dia kata tak apa Ustaz, duduk tengok handphone ni live. Oh jelas. Tak apalah. Nanti hang masuk syurga pun orang luar masuk, hang tengok kat luar. Dia ketuk pintu malaikat. Betul ni masuk syurga. Malaikat kata ni muka tingkap. Hang tengok keluar jadi. Nampak juga. Puak neraka tak nampak langsung. Boleh lagu tu. Dia kata tak apa. Dia kata mayang tak sehari 3 kali pun. Pak ni satu waktu pun tak. Nanti hang masuk syurga sebelah kaki boleh. Gaya langkah masuk syurga kaki kanan, malaikat tutup pintu. Kaki tapak yang masuk. Paha badan mu tak dia tutup pintu. Oi, tak masuk ke habis ke? Malaikat kata jadi masuk kat sebelah. Boleh ke tu? Ni yang kata ni kita nak mati. Satu hari Ibrahim bin Adham tanya kepada anak murid dia. Saya duk confuse sama ada cerita ni, saya lupa dah lama saya baca. Ibrahim bin Adham atau Luqman al-Hakim, antara dua ni. Ibnu Athaillah Iskandari, dua ni. Tak apalah yang mana pun, janji kita nak ambil makna daripada cerita ni. Jangan duk tengkak nama tuan tu. Cerah dah noh. Saya tengok cerah saya susah hati dulu. Sikit lagi boleh? Boleh sikit lagi. Pukul 7, 5 minit kita berhenti. Jadi ceramah apa lama-lama kali masuk syurga lagi begini. Lainlah ceramah pukul 8 keluar surah masuk syurga. Tak apa. Ni keluar surah nak kena balik rumah agak. Dia tanya kepada anak murid dia, sama ada Ibrahim bin Adham ataupun Ibnu Athaillah, saya keliru dua benda ni. Tak apalah, yang mana pun tak apa, janji kita nak ambil makna dia tu. Satu hari dia tanya anak murid dia, ni aku nak tanya hampa ni, ada apa Tuan Guru? Di kalangan hampa, siapa yang tak percaya lepas dia hidup akan ada kematian? Angkat tangan. Siapa yang tak yakin? Pagi ni kalau saya tanya maklum-maklum, siapa di kalangan paklum, siapa di kalangan maklum yang tidak yakin bahawa selepas hidup ada mati? Angkat tangan. Tak ada siapa pun angkat tangan. Why? Sebab apa? Sebab semua yakin lepas mati dan lepas hidup ada mati. Sebab apa? Benda tu tengok depan mata. Mak kita mati, ayah kita mati, abang kita mati. Betul tak? Mati bukan syarat tua. Yang muda kata tak apa, saya tak mati lagi muda. Hei, mana ada dalam kitab kata syarat mati kena tua?
Saya 2 hari lepas kehilangan anak saudara. Meninggal dalam perut. Kak saya, anak dia meninggal dalam perut. Kalau ikut esok lusa ni, hari ni hari apa ni? Kalau ikut esok hari Rabu, beranak. Hari Ahad meninggal. Tengok-tengok tak bergerak, pipi cek, doktor kata meninggal dalam perut. Kalau ikut lah, dia kena mati tu kan mak dia kena mati tu. Mak dia lah kena mati, saya tua, dia budak ni. Lahir tak ada lah. Bila lahir tak ada orang nak tanya kena mayang tak kena mayang, pasal dia tak ada hidup di dunia. Dia tak ada hidup di dunia. Kalau dia terbit mai, tahu terbit. Ni bahasa Kedah ni, terbit mai, beranak mai. Walaupun sekali lepas tu dia meninggal. Meninggal. Hak tu kena sembahyang. Pasal ada tanda alamat kata dia hidup. Tapi dia beranak mai, dia tak ada dah, tak perlu sembahyang. Mandi, kafan, tanam ke bumi. Umur berapa? Tak sampai sehari meninggal. Dalam perut meninggal. Kalau ikut dia muda, dia budak. Tak. Allah Ta'ala kata syarat mati bukan usia tua. Sebab tu yang muda pun nak buat persiapan mati. Berlambak tak Pak Long dalam masyarakat kita. Yang anak-anak mati dulu pada mak bapak. Berlambak ke tak? Banyak kalau ikut pak dia kena mati dulu, mak kena mati dulu, saya tua. Mati bukan syarat sakit tu. Saya alhamdulillah ustaz kencing manis tak ada apa, duk kencing kawan dia kadang-kadang. Sihat elok kan. Dong. Mati bukan syarat sakit. Ada Pak Long tu 40 tahun kencing manis tak mati-mati. Ada budak tu kencing kawan 4 hari kena pukul mati. Kencing manis tak mati, kencing kawan pi dulu. Ada yang kadang-kadang tiup duk masuk ke hidung, keluar ke mulut, masuk ke telinga, keluar ke biji mata, tak mati. Anak yang pergi tunggu tu mati duk aksiden. Ada ke tak? Ada. Sebab tu mati ni kena bersedia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Bila sampai saja ajal kamu, dia takkan lambat walaupun sesaat, dia takkan cepat walaupun sesaat. Kena buat persiapan. Kena buat persiapan. Sebab tujuan hidup kita nak mati. Lalu dia tanya pula soalan yang kedua. Tadi soalan pertama, siapa di kalangan kamu yang tidak yakin bahawa selepas kamu hidup kamu akan mati? Bangun. Tak ada siapa bangun. Dia tanya soalan yang kedua, siapa dia di kalangan kamu yang yakin bahawa lepas dia hidup dia mati? Sila bangun. Semua bangun. Kalau saya tanya pagi ni dalam surau ni pun akan bangun. Yakin Ustaz? Sebab apa? Sebab benda tengok depan mata Ustaz. Lalu dia tanya soalan yang ketiga, kalau hampa yakin bahawa lepas hampa hidup hampa akan mati, kenapa yang kamu semua masih malas untuk melakukan ibadat, masih gemar dalam melakukan maksiat? Maklum? Oh maklum. Hei, lapar ke dah ke? Awak yang muka macam kena COVID ni pun. Kalau yakin maklum kita nak mati lepas hidup ni maklum, pasal apa yang kita malas buat ibadat, suka buat maksiat? Cuba fikir. Pernah tanya tak soalan ni kat diri? Saya kena tanya diri saya. Kita main dengar kuliah ni bukan nak abang ustaz ni bagus, hak dengar tu semua jahat. Tak, yang tu bukan saya. Saya punya pandangan kita semua kotor. Setuju tak? Semua kita dosa banyak. Mungkin tuan-tuan yang di bawah lebih mulia daripada saya yang di atas ni. Cuma saya lebih pasal nak kena bercakap. Tu yang mereka bagi kursi dengan meja. Kenapa yang kita malas nak buat ibadat Pak Long? Ya Allah, yang ni tak kira siapa lah. Saya pun termasuk. Buat maksiat seronok. Duduk dalam kuliah lama-lama dia marah. Jadilah ustaz, kuliah apa kami ni kena subuh. Terjam bunyi dah. Bunyi tu apa? Mandi.
Syuruk. Dia kalau ikut SOP, jam bunyi kena berhenti. Lepas maghrib jam bunyi Isya kena berhenti. Tapi tak apa, saya punya pandangan, kalau kuliah lepas maghrib kena sampai Isya. Kalau kuliah sampai lepas subuh boleh pergi sampai Zuhur. Betul? Kalau kuliah lepas Isya boleh pergi sampai subuh. 5 minit lagi kita berhenti, boleh McDonald? Boleh nak? Kuliah pun jangan sampai orang kena gastrik. Ada orang dia cerita cikgu cerita ada ustaz mana mengajak sampai pukul 8 subuh. Hoi, saya ada lah. Kesian dekat orang tu. Saya tengok muka tuan-tuan, kesian tu. Ada muka nampak macam karipak. Dia duduk fikir karipak. Aku sarapan karipak. Ada muka tengok macam bihun goreng. Ada muka nampak macam roti canai. Macam-macam dia duduk fikir. 5 minit lagi. Kenapa yang lalu Luqmanul Hakim kata ataupun Ibn Atha'illah kata, itu maknanya kamu hanya percaya, kamu tidak yakin. Beza tu percaya dengan yakin. Percaya apa dia? Percaya kata mati, tapi tak yakin bahawa ada pembalasan selepas mati. Sebab tu yang ni yang kena buat persiapan. Matlamat tujuan hidup yang pertama adalah untuk mati. Yang kedua, tujuan hidup yang kedua, saya nak ulas sampai 3 ayat ni. Yang kedua, tujuan hidup kita ni untuk apa dia? Untuk beribadah kepada Allah. Sebab bekalan nak bawa mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ni semua hafal, tapi fahamnya tidak. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam ayat tu tertibul ayat, susunan ayat tu jin dulu baru ins. Maknanya di antara jin dan manusia, yang mana Allah Ta'ala cipta dulu? Jawapannya adalah jin. Dan saya ada hidup ni ada jin sekeliling kita. Ada. Kita kena beribadah. Allah Ta'ala tak cipta manusia untuk sia-sia, tetapi Allah Ta'ala cipta manusia untuk beribadah kepada dia. Pasal apa Allah Ta'ala ni dia cipta kita, dia suruh sujud kat dia? Tu nak abang arti berterima kasih, perangai berterima kasih. Allah tak minta banyak, dia minta sehari 5 kali yang hang menyebut aku. Ni aku nak jaga hang ni. Pak Long, bayangkan semalam kita tidur lena Pak Long, tak sedar apa, orang hutang kita pun kita lupa, kita hutang orang lagi awal kita lupa. Jenis tabiat kita pukul 5 mata celik. Jenis kuliah subuh punya geng ni. Ada orang hang tidur pergi pukul berapa pun dia tabiat dia jaga pukul 5. Pukul 5 dia tetap jaga, betul tak? Hang lena pergi pukul 4 pun pukul 5 jaga. Ada orang tabiat dia pukul 11 baru jaga. Hang tidur pergi lepas maghrib pun 11 itu baru jaga. Kita jaga-jaga ni Allah Ta'ala hantar balik semua memori mai kat kita. Satu pun tak lupa ni. Bangkit-bangkit alhamdulillah pun tak boleh nak sebut. Kurang ajar tak kita ni? Kurang ajar tak? 2 rakaat pun hang tak boleh main sujud. Dia tak minta 4. Oh bagi-bagi, dia bagi 2 ya. Dia tahu kata mau bagi 4 selera kita ni. 2 tu pun selera tambah 4. Dia kata saya tak apa, saya bagi 8 pun saya buat. Allah hari Syekh yang naik. Kita ni ada hari Syekh naik, ada hari Syekh turun. Oh, mau hari Syekh naik ni waktu tak masuk mayang dah rajin. Kalau hari Syekh turun jenuh tu imam tu bila duk keluar, duk panggil hayya 'alas solah, dia kata menatang semua, dia kata bang mai tak berhenti. Allah Ta'ala minta, jaga pagi 2 aku minta. 2 je aku minta. Awak apa payah kan nak ibadat kat aku ni? Apa nak main sujud kat aku ni? Nak terima kasih dekat aku? Payah ke? Aku tak minta 4, 2 ya. Tapi jadi hamba korang je 2 pun tak bagi. Lepas tu hampa pi, hampa nak buat apa? Aku jaga urusan hidup hampa. Hampa pi, hampa nak buat apa? Hampa buat. Sagi tengah hari 4 bagi kat aku. Petang 4 bagi kat aku. Senja 3 bagi kat aku. Malam 4 lena lah.
Kalau agak-agak kita muhasabah balik tuan-tuan, padankah kita ni, padan ataupun tidak kita ni, dengan 5 kali sehari semalam Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita? Hak tak sembahyang, dia jaga subuh tu yang kata Allah ni. Cuba tengok mangkit-mangkit tak sembahyang subuh, tetap nafas tak boleh penuh. Macam orang nak kena serangan macam tu. Buat yang nafas pelik tak sembahyang subuh. Tak ada arang tak yang subuh pun izak rokok tak tersedak. Nafas elok izak rokok tak tersedak. Tak mau rokok kawan. Kalau rokok sendiri dia ada agak betul-betul. Kena rokok kawan arang tak bayar, dia izak tu lancang elok. Ada tak geng rokok begini? Ada. Berhentilah Pak Long izak rokok ni, berhentilah dekat Putin. Berhenti dekat Putin. Tu nak sambung pula ikut juga. Geng rokok ni ham debat dengan dia lagu kunut subuh. Tak selesai masalah. Dia ambil duit isap rokok, dia main tanya kita. Ni tanya ustaz geng, hukum isap rokok betul-betul ni apa dia? Kita kata tak tahu belum, saya tak isap, saya ikut yang haram. Ustaz terapi sembang dengan kawan isap rokok, dia kata makruh. Dia rokok ni ustaz, dia macam kunut subuh, nak buat tak mau buat sudah. Dia kata nak isap tak mau isap sudah, ngaduk kacau orang nak isap. Ikut suka hang. Dia hang bertengkak hari kiamat tak lezat bab rokok bab kunut ni, bertengkak buat apa? Nak baca kunut, tak mau baca dudah. Macam Maulid Rasul dia bid'ah apa? Nak sambut, tak mau sambut sudah. Punya pasal. Pak Long, tujuan Allah Ta'ala cipta kita untuk beribadat. Kalau malas beribadat, pi mampu buang sana. Ni bahasa kasar ni, saya kuih cerah dah. Kalau malas nak sembahyang, tak payah hidup pemampuh buang. Boleh ke tu? Mau malas nak puasa, tak payah hidup pemampuh buang. Tak malu ke kita ni orang satu orang dia main kutip kita? Daripada kita susah dia main kutip kita. Kamu susah, tak ada makan, mai aku jaga kamu. Kamu tak ada tempat tinggal, mai aku bagi tempat tinggal. Kamu tak ada duit, nah aku bagi duit. Tiba-tiba kita orang jaga macam tu, dia jaga makan kita, dia jaga duit kupang kita, dia jaga tempat tidur kita. Tiba-tiba kita dah buat kerja, duk lawan dengan dia. Kurang ajar ke tak kita ni? Cuba fikir, kurang ajar ke tak kita ni? Allah jaga kita. Hang muda-muda aku bagi kahwin dah, bertemu jodoh. Ada orang maklum tua pun tak nikah lagi, ada. Orang Melayu kita pula kalau tak ada orang duk ni menikah apa, dia duk ada lah syirik. Itulah dulu ayah kamu tanam tali pusat belakang rumah. Opah dah pesan tali pusat tanam depan rumah. Mak kamu tanam belakang rumah. Sebab tu mak kamu 38 tak kahwin-kahwin. Mai ada pula budak umur 18 kahwin dah. Bapak kamu tanam tali pusat tepi highway. Apa kena mengenal jodoh dengan tali pusat? Tak ke syirik tu? Tali pusat tu orang tanam tak mau bagi anjing makan. Tu yang tanam dalam. Ni syirik manusia. Kita umur 20-an Allah Ta'ala bagi kahwin dah. Umur 20-an. Nikah pun tak lama maklum, boleh anak setahun elok boleh anak. Ada orang kahwin 8 tahun tak ada anak. Kita hak tak sembahyang subuh ni, kahwin setahun dapat anak, hak tak sembahyang zuhur ni, punya kurang ajar, dapat anak. Ada orang nikah tak ada anak maklum, macam-macam ikhtiar. Ikat kulit kora dekat perut, habis kora sekampung dia kejap. Kora pening-pening tengok dia, habis sekampung dia kejap kora. Macam-macam pi mandi kat Pulau Dayang bunting nak kahwin tu. Bawa mak mentua teman, balik-balik mak mentua yang bunting, dia tak bunting-bunting juga. Yang mak mentua pun macam saya kata tadi lah, keturunan baja. Subur elok. Ikhtiar ni macam-macam ikhtiar. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kita ni tak ada nikah dapat anak. Kerja habis mengaji dapat. Tuan-tuan tak hati ke nak terima kasih dekat Allah?
Ni bukan kata kat tuan-tuan dah, ni saya kata kat saya sama nak Pak Long dah. Pak Long bila dengar kuliah saya kadang-kadang orang kata Ustaz Usam ni kasar. Kasar tu kadang-kadang dia kena point saya nak kata kat saya tu yang saya kasar. Yang tuan-tuan duk terasa pasal apa? Hak ni pun orang tak kata kat dia, dia duk terasa. Orang tak kata kat dia, dia duk kata orang kata kat dia. Kita tak kata kat dia, dia duk kata dia. Duk kata. Dia kata kat kita, tak kata pun. Dia macam dia budak tu pergi tengok wayang, jenis perasan. Dia pergi tengok wayang. Pergi tengok wayang, sebelum nak masuk dalam panggung wayang, dia nak terberak. Dia pun pergilah berak dalam jamban. Berak habis cirik pula itu. Silap makan. Cirik, buka-buka, paik nak basuh, air tak ada. Tengok tisu tu pun tinggal gulung hak kukuh tu, yang tisu tak ada. Puak aduk kerja abang lah tu semua kena COVID. Dia nak buat macam mana? Duduk tunggu sampai kering. Dia pun fikir nak basuh tak boleh, nak lap pun tak boleh. Dia pun tunggu-tunggu kering, dia angkat seluar, dia tutup. Dia masuk tengok wayang. Kering dah tak apa, dia kata. Masuk dia punya tepi satu pakcik ni. Pakcik ni sesama. Dia pun duduk ni, pakcik tu duduk tu. Tak kenal pun. Pakcik tu sesama. Orang sesama biasa. Dia kata, pali aku ke apa? Pakcik tu sesama. Dia kata, pakcik tu pun. Dia kata, bukan bau aku, kerina. Pakcik tu pun. Dia tak puas hati, dia tengok pakcik tu. Pakcik tu dah tengok aku, dia tengok balik. Dia buat lagu tu kan. Kawan dia kata, saya bukan tak mau basuh, air tak ada. Dia kata, tak pasal. Pakcik tu tak kata apa pun. Yang duk perasan pasal apa. Pagi ni saya kata, Maklum jangan duk perasa. Jangan duk perasan ke sendiri. Saya tak kata kat siapa, umum. Saya kata kat diri saya sama. Biar-biarlah nak terasa, alhamdulillah, hati kita masih elok. Dengan teguran orang, Allah Ta'ala bagi kita terasa lagi. Bayangkan kalau hati kita keras, orang kata mendatang apa pun kita tak ambil tahu. Kalau terasa, syukur, alhamdulillah. Pak Long, beribadatlah Pak Long. Ni saya nak urai panjang lagi, tapi masa tak mengizinkan. Yang ketiga, ringkas. Tujuan kita hidup ni apa dia? Untuk Allah Ta'ala uji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita duk rasa kita ni beriman kepada Allah, sedangkan kita belum Allah uji? Tu Allah Ta'ala sebut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan duk sembang kemai kata kita ni hebat, sedangkan Allah belum uji kita. Ada orang iman dia tercabut selepas diuji. Dia jadi kafir kadang-kadang kerana diuji dengan kesusahan. Dia jadi murtad kadang-kadang kerana kesempitan. Allah Ta'ala uji. Oleh sebab yang demikian, 3 tujuan utama kita hidup ni tuan-tuan. Di antara tujuan-tujuan Allah Ta'ala cipta kita, balik renung, balik toropong, balik suluh, balik selok, tengok bagi elok-elok. Adakah 3 ni yang saya sebut pagi ni, kita telah faham tujuan kehidupan kita? Sebab tu kalau kita diuji, Pak Long, alhamdulillah, sebab memang aku diciptakan oleh Allah untuk diuji. Kita buat ibadat, alhamdulillah, memang tujuan Allah Ta'ala cipta aku untuk beribadat. Kita bersiap untuk mati, insya-Allah. Kerana apa dia? Tujuan aku hidup untuk Allah Ta'ala matikan. Mudah-mudahan kuliah kita pada pagi ini ada manfaat untuk diri saya, diri kita bersama. Jagalah 3